Baik, kembali bersama saya Irfan Suhaimi. Dan hari ini kita masih lagi membicarakan tentang isu-isu belia, isu nasional daripada perspektif belia. Tapi untuk malam ini, kita mulakan dengan ucapan tahniah dan selamat maju jaya kepada seluruh ahli jemaah menteri yang baru saja mengangkat sumpah pada petang tadi, dan khususnya kepada Dr. Adham Baba bersama Datuk Seri Dr. Adham Baba bersama dengan salah seorang daripada warga KKM untuk bicarakan tentang topik malam ini, COVID-19. Ya, jadi apa yang penting hari ini juga selain daripada tentang COVID-19 itu sendiri, negara kita sendiri dengan proses membina negara dengan pelantikan menteri angkat sumpahnya hari ini, dan kita juga menyuntik sikit kebimbangan. Tak tahu pandangan orang muda bagaimana tentang penurunan harga minyak dunia yang memberi kesan kepada Malaysia dan juga banyak negara-negara di dunia ini. Jadi apapun, dengan 3 perkara besar, satunya kita dah bincangkan petang tadi, dan malam ini kita angkat tentang COVID-19. Jadi bersama kita Irfan. Malam ini bersama kita yang berbahagia Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang ke Darah Muda, Doktor. Ya, selamat. Terima kasih. Doktor, selepas daripada gelombang kedua COVID minggu lepas, ada kabar berita untuk rakan-rakan kita di luar. Okey. Alright. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak bernama atas jemputan dan memberi ruanglah kepada kami untuk memberi kemaskini tentang maklumat COVID ini sendiri. Selepas gelombang kedua, memang kita nampak memang peningkatan kes semakin hari semakin ada, dan status terkini adalah sebanyak 129 kes yang telah dilaporkan yang itu positif, dan setakat ini sembuh dalam 24 orang daripada jumlah kes yang kita ada. Orang tahu macam mana penyembuhan itu berlaku? Penyembuhan itu berlaku kebanyakannya yang datang yang dimasukkan ke ward dan dipantau, di mana yang positif ni mempunyai gejala. So gejala-gejala yang mereka ada, kita akan beri rawatan berdasarkan simptom yang dirada lah. Masih lagi tiada rawatan khusus yang kita kata macam certain ubat yang memang boleh memulihkan COVID. Tapi ada juga certain case yang kita beri rawatan antiviral. Itu bergantung juga kepada keterukan pesakit itu sendiri. Adakah kalau terima rawatan antiviral tu maknanya keadaan lebih parah daripada yang lain? Ia bergantung juga, sebab biasanya bagi mereka kes yang ada simptom pneumonia ataupun jangkitan pada paru-paru itu sendiri, sebab kita nak mengelakkan daripada masalah sistem pernafasan, so adalah terbaiklah bagaimana pakar perubatan memulakan rawatan tersebut. Sebut tentang gejala tu, di ward sekarang, sebab kita ada secara rekodnya 129 orang dalam ward tu. Keadaan dalam ward tu sebenarnya macam mana, Doktor, ya? 129, tapi ada yang dah keluar, discharge kan? Dan 24 daripadanya. Tapi kalau lawat tu bukanlah terlalu gloom, doom. Dia masih ada ruang. Kalau kita nak tengok ward isolasi ni, di mana mereka ditempatkan, di sana memang lengkaplah dengan semua kelengkapan. Memang terang, lampu semua ada, dan jururawat yang bertugas sepanjang masa setiap shift bertukar ganti, dan ada juga doktor yang datang memantau sepanjang masa, sebab kita nak memastikan mereka semua ni menerima rawatan yang terbaik dan sembuh sebenarnya. Okey, jadi kita masih lagi baru juga dengan kabinet, dan orang masih membuat perbandingan antara menteri dulu, menteri sekarang. Jadi pendekatan bekas menteri kesihatan yang dulu, bagaimana agaknya dalam menangani krisis COVID-19 ini? Okey. Semenjak kes yang berlaku, bermula sekali kita dengar daripada China, memang mereka, Malaysia telah mengalami menjalankan pendekatan alert lah, di mana kita dah bersiap sedia bahawa kes-kes ni ada kemungkinan besar akan datang di Malaysia. So di peringkat tersebut memang kita bersama-sama lah dengan top position ni berbincang bersama dengan Menteri Kesihatan, mantan Menteri Kesihatan, tentang pelaksanaan sepatutnya yang kita buat, sebab kita nak memastikan penularan tu tidak seteruk berbandingan dengan negara lain. So apa yang dibincangkan sebelum ini bersama-sama masih lagi dilaksanakan di peringkat sekarang. Dan kali ini Menteri yang baru perlu tampil bahawa mahu terus tenang dalam tangani COVID-19 ini. Jadi ketenangan itu bagaimana agaknya kalau dari segi perspektif seorang doktor dan mereka-mereka yang sama-sama dalam COVID-19 ini? Okey. Dari segi tenang ni mungkin kita boleh merujuk kepada masyarakat. Sebab masyarakat dia nampak lebih panik bila kita kata ada COVID
yang wujud mungkin di kalangan persekitaran mereka sendiri, di tempat kerja ataupun di tempat kediaman. Tapi untuk COVID ni sebenarnya kita tak perlu terlampau panik, sebab pihak Kementerian Kesihatan mengambil pendekatan yang penuh, memantau dan menjalankan siasatan yang lebih detail dan mendalam dan memberi rawatan yang terbaik. Di samping itu kita dapat kerjasama yang baik dengan pelbagai agensi dalam menangani masalah ini. Saya difahamkan melalui kenyataan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, bahawa antara idea baru yang bawa Menteri Kesihatan ialah kita nak Uberization istilahnya untuk bawa rawatan itu ke rumah. Mungkin Doktor boleh komen, maknanya lepas ni orang lain semua tak perlu ke hospital atau buat rawatan di rumah saja, macam mana Doktor? Okey, alright. Idea asalnya adalah kita nak mengurangkan dedahan kepada individu-individu yang mungkin tiada pun masalah penyakit ini sebenarnya. So sebab tu kita mulakan dengan konsep virtual health clinic, di mana pesakit boleh mendapat konsultasi secara terus dengan pakar perubatan melalui beberapa pautan, contohnya doktor on call. Dan penambahbaikan itu dijalankan juga dengan kerjasama pihak swasta yang bersetuju untuk menjalankan ujian mengesan positif atau negatif COVID ni kepada individu tersebut di rumah. So maka pendekatan ni mungkin kita nampak lebih positif lah, di mana semua boleh akses kepada ujian tersebut, sebab kalau nak bergantung kepada di hospital kerajaan semata-mata akan menyebabkan kepadatan. Jadi perkhidmatan tu akan bermula serta-merta ataupun ada tempoh masa? Seperti yang diumumkan dan kita baca dalam surat khabar, memang dah ada dan dah disenaraikan beberapa private lab lah. Okey, jadi sekarang dengan jumlah yang saban hari dikatakan meningkat, walaupun jumlahnya boleh dikatakan dalam keadaan yang tidak begitu membimbangkan, namun dalam soal memperketatkan langkah penjagaan kesihatan berhubung isu COVID ini, adakah sekarang perlu satu langkah untuk mengetatkan dan juga memperkuatkan langkah di soal penjagaan kesihatan? Okey. Bila kita rujuk kepada aspek penjagaan kesihatan, seperti yang kita sarankan adalah memastikan kebersihan diri dipertingkatkan dari segi etika batuk, menjaga etika batuk, dan kebersihan tangan menggunakan air sabun ataupun hand sanitizer. Tapi sejak awal dah dinyatakan, ya, bagaimana agaknya dari segi pemerhatian doktor sendiri, sambutan penerimaan masyarakat tentang aspek penjagaan kesihatan ini? Kalau kita nampak baik, sebab kita tengok hand sanitizer memang habis di kedai-kedai di mana-mana. So maksudnya masyarakat lebih alert dan peka. Sebenarnya ada satu trend baru, kita kurangkan bersalam, jabat tangan, sebaliknya letakkan tangan di dada dan tunjuk rasa hormat. Itu sudah cukup untuk sementara berhadapan dengan COVID-19. Termasuklah tweet yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan pukul 1 tengah hari tadi. Apa komen doktor? Adakah itu satu amalan yang baik? Okey, sebab kita sebenarnya selain daripada droplet, mungkin benda ni boleh direbak melalui sentuhan. Okey, sebab kita tahu droplet ni dia titisan air yang ada virus yang boleh berada di permukaan ataupun di mana-mana surface ataupun di tangan kita. So mungkin itu adalah satu cara yang terbaiklah bagi mengelakkan penularan jangkitan melalui sentuhan itu sendiri. Jadi mula daripada hari ini memang kita tak perlu berjabat lah tu, ya, dikurangkan khususnya di tempat-tempat yang mempunyai potensi risiko lebih tinggi COVID-19. Okey, jadi doktor, sebagai doktor pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, pasti banyak menerima pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mitos tentang coronavirus ini. Jadi apa dan mungkin boleh dikongsikan di sini? Mitos, sebab ada yang beranggapan coronavirus ni adalah satu yang sangat baru. Okey, dan dia boleh dicegah ataupun dirawat dengan vaksin. Ada juga berpendapat demikian. Cuma bila saya nak cakap kat sini, vaksin ni sebenarnya adalah salah satu pencegahan. Dia bukannya adalah rawatan. Tapi kita tahu virus dia boleh secara nature virus itu sendiri dia adalah bersifat boleh memulihkan diri sendiri. So sebab tu masih lagi tak dapat ubat yang khusus, tapi yang mana bergejala kita beri rawatan yang bergejala, dia ada menunjukkan respon yang baik lah. Itu mitos. Kalau dari segi fakta yang perlu diterima oleh masyarakat? Fakta dari segi masyarakat adalah untuk coronavirus ni boleh pulih,
Dan tak perlu terlampau panik, tapi kita kena alert lah, sentiasa berjaga-jaga. Kalau ikut angka sekarang 50%, ada 50-50 betul kan, sebab 50% daripada semua pesakit yang berjangkitan COVID virus ni sembuh. Ada lebihnya 47 kalau kiraan saya ni masih dalam rawatan, dan 3.8% sahaja yang meninggal tu ya. So ada 50-50 chance. Satu lagi mitos yang doktor ialah orang kata COVID-19 ni dia hanya berjangkit ke satu kaum etnik sahaja. Apa komen doktor? Okey, kalau ikut dari segi penularan jangkitan ni, dia tidak memilih siapa-siapa lah. Sesiapa yang ada terdedah ataupun dedahan boleh mendapat jangkitan tersebut. I see. Kita sekarang menawarkan kalau nak buat pemeriksaan kesihatan tu boleh buat di rumah. Adakah juga maknanya selepas ini kalau ada suspek ataupun positif COVID-19 boleh dirawat di rumah sahaja dengan rawat simptom semata-mata, tak perlu masuk ke dalam hospital? Buat masa ni kita belum ada lagi pendekatan ke arah tersebut. Di mana yang mana-mana positif memang perlu dipantau di hospital. Sebab kita khawatir dari segi keterukan penyakit tersebut. Bila-bila masa kita tak tahu dia akan progres dengan baik ataupun menjadi lebih teruk. So sebab tu kita perlu masukkan di ward dan dipantau dengan rapi sehingga betul-betul sembuh. Sebab itu Kementerian Kesihatan punya tindakan ialah bukan sahaja meminta mereka yang betul-betul ada simptom untuk datang ke hospital, tapi juga mereka yang ada kontak terus bawa ke hospital, betul ya? Betul. Berbeza dengan negara lain. Sebab memang kalau individu tidak hadir, kita memang cari. I see. Kita memang cari. Kita akan minta pesakit siapa lagi yang ada berhubung. Bagi nama, nombor telefon, kita call, kita cari, pergi tempat dia, kita buat ujian dan kita bagi surveillance order. Maksudnya kena duduk di rumah dalam tempoh 14 hari, jaga segala aktiviti dan pastikan betul-betul negatif dan tiada masalah, baru boleh bebas. Okey, baik, Darah Muda, kita berehat seketika kembali selepas ini dan kita akan cuba lagi memahami, sebab dalam minggu ni juga antara perkataan yang popular tentang COVID-19 ini adalah kontak. Betul. Okey, jadi kita cuba mengenali siapakah kontak untuk mereka yang berada berhampiran dengan mereka yang positif. Ya, jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami dalam Darah Muda. Tentang rawatan dan kita bercakap tentang kawalan COVID-19, dan sekarang ni orang dah mula melihat ya siapakah agaknya kontak yang mempunyai risiko setelah ada mereka yang telah pun positif COVID-19 ini. Jadi pengistilahan kontak ni, penjelasan daripada doktor, siapa kontak ni dan bagaimana agaknya pengiraan kontak tu, kedudukannya? Okey. Kontak ni untuk penyakit berjangkit, kalau ada kes mesti ada kontak. Ya. Tujuan kita nak mencari kontak ni sebab satu, kita nak tengok siapa lagi yang ada jangkitan yang sama seperti kes, ataupun kita nak cari siapa punca kepada kes tersebut. Itu biasa dua tujuan utamalah kita tengok kontak. Tapi untuk COVID ni, kontak dia merujuk kepada siapa yang ada direct interaction ataupun berhubung secara terus dengan kes, dan menurut kajian setakat inilah yang kita dapat tengok. Mungkin sebab kita tahu droplet ni dia boleh merebak sejauh lebih kurang 1 meter. Okay. So dalam tempoh berapa lama itu bergantung. Ada yang kata 15 minit, ada yang kata 30 minit, ada yang kata 2 jam. Bergantung kepada mana-mana hasil penyelidik lah. So siapa yang ada berhubung secara terus direct, kemungkinan besar dia individu tersebut boleh dijangkiti. Berhubung secara direct maknanya physical contact ataupun dalam vicinity bawah vicinity di bawah 1 meter tersebut. Tapi kalau mereka yang di kuarantin di rumah itu sendiri, agak mustahil untuk kita berada dalam keadaan yang perlu ada gap 1 meter. Terutama bagi kanak-kanak, ya, macam daddy nak peluk daddy. Jadi itu sesuatu yang mustahil. Jadi apa langkah yang paling berkesan dalam hal ini? Bagaimana ni yang diarahkan sebelum order untuk di kuarantin di rumah, kita akan bagi home assessment tool ataupun panduan lah, apa perlu dibuat ketika di rumah. Dalam kes itu memang kita telah gariskan beberapa langkah pencegahan yang perlu diambil bagi individu yang perlu dikuarantin dengan ahli keluarga tersebut. Memang tak lari apa-apa pun aspek kebersihan dan penjagaan cuci tangan tersebut. Dan juga mana-mana yang batuk,
perlu menutup hidung dan mulut tersebut dengan topi muka. Okey. Dan dari segi persekitaran mereka memang perlu dilakukan pembasmian dari masa ke masa untuk mengelakkan daripada mana-mana permukaan yang ada virus tersebut. Tiada perkongsian tandas, tiada perkongsian pinggan mangkuk, sudu, itu semua tak boleh. Untuk tandas, kalau tandas dia ada satu kat rumah tu memang tak ada pilihan lah, memang terpaksa guna. Tapi yang penting aspek persekitaran tersebut memang sentiasa perlu dilakukan disinfection tersebut lah untuk bagi mengelakkan mana-mana virus yang tertinggal di permukaan. Okey. Sebut tentang penyembuhan. So kita ada kes yang mana dah disahkan positif, dapat rawatan, sembuh, kan beberapa hari kemudian dia dapat, kita kesan balik dia positif semula. Mungkin Dr. boleh kongsikan tentang perkara ini, mungkin sedikit komen tentang macam sebenarnya itu kita tentukan orang ini betul-betul lah sembuh daripada COVID-19. Okey. Apa yang kita praktiskan di Malaysia, semua individu yang kes ni terutamanya, mereka dipastikan sembuh adalah pastikan tiada sebarang gejala, tiada simptom, dan ujian COVID tersebut sekurang-kurangnya ada 2 kali mesti negatif. Dalam tempoh yang tersebut. So mana-mana yang memenuhi kriteria memang kita akan klasifikasikan sebagai sembuh dan boleh discharge lah sepenuhnya. So selepas ni mereka yang dah discharge kena datang lagi sekali untuk 2 kali lagi dalam tempoh rawatan di hospital tu memang kita akan uji sampai betul-betul negatif. Bagaimana pula dengan kes yang dia tak ada gejala tapi lepas 14 hari tengok rupanya dia disahkan COVID. So orang di keliling ini, public ni, awam ni, bagaimana reaksi sepatutnya kita berikan? Okey, alright. Yang mana individu yang asalnya mungkin negatif, tak ada gejala, tapi dalam tempoh tersebut tiba-tiba jadi positif, tapi still tak ada gejala. Walaupun kita nampak di sini keadaan ni, mungkin gejala tu akan wujud kemudian ataupun mungkin tak akan wujud langsung. Tapi pada masa sama kita dah nasihatkan individu tersebut langkah pencegahan yang seperti kita sebutkan sebelum tadi, dari segi pemakaian topi muka dan cuci tangan, dan diamalkan juga bersama dengan ahli keluarga. So kalau mereka memenuhi ciri-ciri tersebut, insya-Allah dapat dicegah lah sebenarnya. 7 Mac 2020 WHO keluarkan kenyataan kita dah cecah 100,000 kes seluruh dunia dan hari ini 111 kurang, hampir 120 kes. Tapi nampak di Malaysia nampak agak terkawal. Mungkin doktor, adakah itu saya katakan bahawa tindakan yang efektif bukan sahaja daripada kementerian tapi juga di kalangan masyarakat, dan perkara ini harus diteruskan. Mungkin ada nasihat tambahan kepada masyarakat awam untuk kita kekalkan momentum itu supaya tak merebak lebih meluas di kalangan masyarakat. Dari aspek Kementerian Kesihatan itu sendiri, memang sebelum berlaku sebarang wabak, kita sentiasa buat simulasi ataupun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Okey, so apa yang kita dah praktiskan, kita apply dan keadaan sekarang, dan ini yang berlaku lah. Dan bagus juga kita dapat kerjasama yang baik dari masyarakat sebenarnya dari segi kesedaran untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti. Disebabkan kerjasama yang baik ni memang sebab tu mungkin masih lagi terkawal berbandingan dengan negara lain. Okey, pada satu ketika tahap kita dah berada dalam keadaan yang boleh menarik nafas lega dengan tiada jumlah yang disahkan positif. Namun pada satu ketika pula terus sehinggalah ke hari ini berlaku peningkatan. Apa faktornya? Adakah disebabkan masih lagi orang kata tentang keadaan cuaca, ya, selain daripada kontak yang bernombor 26 tu sendiri, ada faktor-faktor lain tak? Okey, kalau WHO punya penerbitan memang dah dijangkakan akan ada gelombang kedua tu sendiri, sebab kita tahu virus ni dia akan cuba nak survive dalam keadaan apa-apa situasi sekalipun. Okey, so kemungkinan besar virus tersebut bermutasi supaya berada yang lebih baik. Mungkin atau telah bermutasi. Mungkin ataupun bermutasi, bergantung kepada kajian yang diterbitkan. Sebab dekat Malaysia kita tak dapat nak membuktikan dari segi perbezaan strain virus yang pertama ataupun kedua. Okey, masih lagi bergantung pada sumber rujukan di luar. Namun disebabkan itu kita nampak kes 26, kes 33 ke, kan, dia kontak dia ramai yang positif. So kita panggil super spreader. So mungkin virus yang ada dalam dia ada lebih kuat berbanding dengan virus-virus yang sebelum ni. So tak mustahil lah kalau kita nak boleh berikan keyakinan kepada penonton kita dan juga masyarakat luar, sebab sejak daripada gelombang kedua 27
Februari yang lalu, peningkatan kes sampai 95 kes sehingga hari ini. Mungkin Dr. boleh bagi sedikit keyakinan kepada masyarakat bahawa jangan risau, ini hanyalah sebab kontak-kontak yang rapat sahaja, bukanlah penularan yang betul-betul merebak ke jarak lebih jauh. Okay. So untuk dalam situasi sekarang memang kita tak perlu panik, tapi kita perlu lebih berwaspadalah dan peka. Sebab walau bagaimanapun langkah pendekatan kita buat dari masa ke masa memang kita memastikan bahawa tiada penularan yang berlaku. Kita nak cegah sebenarnya, kita nak stop daripada ini berlarutan. Oleh itu masyarakat memang perlu prihatinlah terhadap keadaan persekitaran, terutama sekali menangguhkan perjalanan ke negara-negara yang berisiko tinggi sebenarnya. Itu yang paling penting. Kalau melainkan syarat yang tak boleh dielakkan. Di samping itu, siapa yang menerima surveillance order, pastikan betul-betul kuarantin di rumah. Ada yang ingkar setakat ni? Setakat ni kita belum dapat lagi sebarang maklum malas lah berkenaan tersebut. Sebab bila kita kata ke situ ada akta, so memang mereka akan lebih risaulah, tak nak apa-apa tindakan lah. Doktor sebut tadi kena limitkan pergerakan keluar negara, dan juga Doktor maklumkan ada 5 negara khusus yang memang kita tak benarkan pergi. Boleh Doktor kongsikan? Okey, antara 5 negara tersebut adalah China, Japan, Korea, Iran dan juga Itali. Memang kita tengok insiden untuk COVID-19 di negara mereka ni sangat tinggi. So disebab itu kita klasifikasikan sebagai berisiko sebenarnya. So bila dia pergi ke sana memang mendedahkan diri. Okay, tapi kalau tak boleh elak, pastikan ada langkah pencegahan tu kena lakukan. Dan tentang perkongsian maklumat, China sekarang ni jumlah mereka yang positif COVID-19 dilaporkan rendah berbanding pada peringkat awal. Jadi ada perkongsian maklumat kenapa boleh rendah, mungkin ada disebabkan kaedah perubatannya, pendekatan-pendekatan yang diambil oleh kerajaan China itu sendiri. Ada perkongsian maklumat tu. Okay, untuk China memang mereka sangat agresif dalam mengawal penularan tersebut, dan dia memindahkan memanggil sumber resources daripada seluruh China untuk membantu. So disebabkan tindakan yang pantas tu berjaya mengawal penularan jangkitan tersebut. Tapi dari segi aspek rawatan semua masih lagi sama apa yang kita lakukan. Jadi kalau negara barat yang difikirkan antara mereka yang moden dari segi teknologi perubatan, kenapa agak lewat juga untuk mereka mengenal pasti punca, malah menghasilkan vaksin? Apa kekangannya? Apa cabarannya? Sebab kalau kita nak tahu, untuk menunjukkan keberkesanan vaksin tersebut, dia bukannya hari ni test, esok dah boleh pakai. Dia memerlukan masa yang panjang. Sebab kalau ikutkan trial ni, clinical trial, ujian klinikal ni, dia memerlukan 4 fasa yang baru betul-betul kita kata boleh pakai untuk semua. So memakan masa kadang sampai 1 tahun ke 2 tahun. Kelewatan ni bukan disebabkan oleh teknologi itu sendiri, tapi disebabkan kita nak memastikan individu manusia yang menerima vaksin tersebut betul-betul selamat, bukannya disebabkan vaksin kita beri. Itu sebenarnya kalau kita mudah saja beri, nanti kesan sebab ubat tu pula yang menyebabkan masalah kepada manusia tu sendiri. Vaksin satu hal, tapi soal kaedah pencegahan juga nampaknya Amerika Syarikat dan Barat agak ketinggalan berbanding Malaysia. Adakah setuju? Doktor setuju dengan kenyataan saya itu? Dari segi itu memang saya tak boleh nak komen lah secara macam mana dari segi kesiapsagaan di negara tersebut. Tapi saya percaya mereka dah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang bencana. Mungkin bila yang datang kes tu secara mendadak, mungkin itu nampak sedikit kelewatan lah yang kita nampak. Tapi kadang-kadang bila kita menyebut, mungkin ada orang yang tertawa ya, bila mana Dr. Nurina sendiri memberikan komen balas bila mana makan ikan singgang boleh mengurangkan risiko COVID-19, dan mungkin pesakit-pesakit yang berada di hospital itulah minunya ikan singgang itu sendiri. Doktor pun tersenyum dekat sini. Doktor, mungkin ini satu platform yang terbaik untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang kadang-kadang menganggap perkara ni ya satu kebetulan, mungkin ia adalah kaedah perubatan ni betul, itu boleh mengurangkan risiko, tapi bagi doktor sendiri, okay, macam saya maklumkan sebelum ni ataupun kita dapat baca daripada mana-mana lah, memang tak ada lagi bukti sahih yang mengatakan mengambil certain produk ataupun makanan boleh mengelakkan daripada dijangkiti. Dan mungkin juga di samping langkah pencegahan yang diambil, kemungkinan besar mengelakkan daripada mendapat jangkitan tersebut. Namun masa saya cakap, untuk membuktikan
kebenaran ataupun kejayaan sesuatu benda itu untuk sebagai rawatan dan ataupun pencegahan memang memerlukan satu fasa ujian lah yang betul-betul boleh Tapi membuktikan. bila doktor terbaca sendiri ikan senggang boleh merawat, apa hati doktor sendiri bercakap? Okey, ini mungkin kajian yang dilakukan. Mungkin kajian dilakukan. Namun kajian tersebut mungkin perlu lagi lebih komprehensif lah. Mungkin saya tak mengatakan kajian tersebut tak bagus, tidak. Sebab kita tak tahu apa yang dilakukan. Tapi untuk kajian tersebut, macam saya cakap, nak membuktikan dia ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Kalau betul, even ada certain situasi dah fasa keempat tapi tak boleh juga. So maksudnya bila cukup itu semua, mungkin kita boleh lebih yakin lah. Jadi kadang-kadang apa yang kita baca tu jangan kita percaya. Tapi mana tahu itu salah satu kaedahnya, mungkin disebabkan ramuan-ramuan. Wallahualam. Ambil sebagai maklumat je. Ya. Percaya tu kemudian, percaya Betul. kemudian. Jadi untuk Baik. malam ni, terima kasih doktor. Bersama kami banyak perkongsian-perkongsian baru kita kemukakan kepada penonton kita. Dan ini memang kita punya praktis di Bernama, setiap minggu kita cuba update tentang COVID-19 kerana ia merupakan isu yang berkait rapat dengan masyarakat secara umum. Dan pastinya isu kesihatan juga antara yang dititik beratkan oleh Perdana Menteri kita antara beberapa sektor, dan kita harapkan dengan adanya barisan menteri baru untuk Kementerian Kesihatan sendiri, isu COVID-19 ini dapat ditangani. Betul. Yang penting meredakan rasa panik di kalangan rakyat. Jadi kami Darah Muda sekali lagi seperti mana biasa memberikan pesan kepada semua untuk jaga kesihatan, jaga kebersihan. Jangan risau, jangan panik. Kita ada tim Kementerian Kesihatan Malaysia yang sedang bertugas siang dan malam dengan penuh dedikasi, dan kita melihat untuk menjaga masa akan datang ini, insya-Allah COVID-19 ini akan terus berada keadaan terkawal. Mereka terus komited, dan pada peringkat ini kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada semua MO, medical officer, malah jururawat, malah hospital-hospital yang terlibat dengan menjaga kesihatan awam sendiri. Betul. Jadi sekian saja untuk Darah Muda pada malam ini. Assalamualaikum.